Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya akan berkongsi satu kajian tindakan sempena e-kolokium pendidikan peringkat kebangsaan bagi tahun 2020 Pejabat Pendidikan Daerah Miri. Saya, Muhammad Nakiuddin bin Abdul Latif daripada SK Cengal Lempung, Kuantan Pahang, merupakan seorang guru sains. Tajuk kajian tindakan yang telah saya laksanakan adalah untuk mengatasi masalah miskonsepsi murid dalam tajuk konduktor dan penerbat elektrik dengan menggunakan Magic Gun. Kajian tindakan ini bertujuan untuk mengatasi miskonsepsi murid tahun 4 dalam topik sifat-sifat bahan, khususnya konduktor dan penerbat elektrik menggunakan Magic Gun. Hasil tinjauan awal menunjukkan murid mengalami miskonsepsi dan tidak menunjukkan minat dalam mempelajari topik ini. Oleh itu, saya telah membina satu bahan bantu belajar iaitu Magic Gun bagi mengatasi masalah ini. Dapatan kajian menunjukkan perubahan miskonsepsi serta pengukuhan konsep dalam kalangan murid serta peningkatan pencapaian yang positif selepas kajian dilaksanakan. Apa itu Magic Gun? Saya akan menunjukkan Magic Gun adalah satu bahan bantu belajar yang menggunakan botol plastik iaitu bahan kita semula. Ianya terdiri daripada mentol ataupun LED, buzzer yang telah dibuat, pelat aluminium dan juga picu. Magic Gun merangkumi semua sifat bahan yang terdapat dalam standard kandungan dan standard pembelajaran 7.2 iaitu sifat bahan dan juga 7.3 mereka cipta objek. Ianya juga melengkapi kemahiran proses sains iaitu memerhati, mengelas dan juga mengeksperimen. Ianya telah didaftarkan dengan hak cipta dengan Perbadanan Harta Intelek Malaysia MyIPO. Refleksi PDP saya, yang pertama, murid tidak menguasai kemahiran untuk mengelaskan bahan konduktor dengan bahan penerbat elektrik dengan betul. Yang kedua, murid mengalami miskonsepsi berkenaan konduktor dan penerbat elektrik. Yang ketiga, tidak ada bahan bantu belajar yang dapat membantu murid untuk mengelaskan bahan dengan berkesan. Dan terakhir sekali, pembelajaran tanpa aktiviti hands-on iaitu tanpa eksperimen. Fokus kajian saya adalah untuk menguasai murid agar murid menguasai tajuk konduktor dan penerbat. Yang kedua, membetulkan miskonsepsi yang berlaku dalam kalangan murid. Yang ketiga, mencari kaedah pengajaran yang berkesan dalam meningkatkan pencapaian dan juga penglibatan murid dalam mata pelajaran sains. Saya juga ingin menekankan konsep fun learning iaitu belajar sambil bermain dan meningkatkan kemahiran proses sains iaitu kemahiran mengelas dan mengeksperimen. Objektif kajian saya untuk meningkatkan pencapaian murid-murid tahun 4 berkenaan tajuk konduktor dan penerbat elektrik dengan mengelaskan bahan dengan betul menggunakan Magic Gun. Objektif khusus yang pertama, untuk mengatasi masalah miskonsepsi murid tahun 4 berkenaan tajuk konduktor dan penerbat elektrik melalui aktiviti eksperimen. Objektif khusus yang kedua adalah untuk meningkatkan penglibatan murid semasa PDPC. Kumpulan sasaran saya terdiri daripada 8 orang murid iaitu 4 orang murid lelaki dan juga 4 orang murid perempuan tahun 4. Situasi sebelum kajian didapati dalam gambar pertama, murid berbual sesama mereka semasa PDPC berlangsung tidak berkaitan dengan tajuk yang telah dipelajari. Maksudnya mereka berbual kosong dan juga berbual senda. Kemudian, gambar yang kedua, didapati murid bermain semasa PDPC sedang berlangsung. Dalam gambar tersebut, murid telah bermain kapal terbang ataupun helikopter menggunakan pensel dan juga pembaris. Kemudian, murid juga pasif semasa PDPC dilaksanakan. Tiada sesi soal jawab antara guru dan juga murid dan murid juga tidak bertanya. Dan keempat,
didapati terdapat murid yang tidur kerana tidak berminat dengan sains setelah di sesi temu bual. Okay. Analisis dokumen bagi soalan latihan didapati murid tidak dapat mengelaskan bahan dengan betul. Mereka menganggap hanya besi sahaja yang dapat mengalihkan arus elektrik dan markah kuis yang tidak memuaskan. Okay. Ini juga menunjukkan bahawa terdapat miskonsepsi murid berdasarkan soalan latihan yang telah diberikan. Dan juga murid tidak menyiapkan tugasan kerana tidak memahami apa yang telah dipelajari. Okey, jadi masalah yang dihadapi sebelum kajian, murid tidak menguasai kemahiran untuk mengelaskan bahan konduktor dan juga bahan penebat dengan betul. Yang kedua, murid mengalami miskonsepsi berkenaan konduktor dan penebat elektrik. Kerana mereka menganggap hanya besi sahaja. Maksudnya, karbon dan juga bahan-bahan lain seperti aluminium foil dan juga bahan lain tidak dapat mengalihkan elektrik. Tiga, tidak ada bahan bantu belajar yang dapat membantu murid mengelaskan bahan dengan berkesan. Yang kita maklum, sebelum buat eksperimen, guru perlu membina 1 liter elektrik ringkas. Jadi, selalunya liter tersebut tidak berfungsi dengan baik. Maka, didapati tidak ada bahan bantu belajar yang berkesan untuk belajar tajuk ini. Dan seterusnya didapati pembelajaran tanpa hands-on. Bermaksud apabila belajar tajuk ini, murid hanya belajar secara chalk and talk sahaja tanpa melakukan eksperimen. Okey, jadi tercetusnya idea kajian ini bagi menghasilkan bahan bantu belajar yang lebih menarik dan juga mudah untuk digunakan. Selain itu, saya juga perlu mencari bahan yang selalu dijadikan alat permainan murid ketika bermain selepas sesi persekolahan. Jadinya, sebagai contoh, saya telah mengubah seluai botol menggunakan kaedah kita semula bagi menjadikan majikan ini sebagai salah satu alat permainan. Dan yang ketiga, agak sukar mengumpulkan bahan bantu belajar bagi tajuk sifat bahan. Kerana sifat bahan memerlukan pelbagai jenis bahan bagi murid-murid menguasai konsep bahan yang boleh mengalihkan elektrik dan tidak boleh mengalihkan elektrik, iaitu penebat. Dan yang terakhir sekali, guru perlu menggunakan kaedah pengajaran yang lebih berkesan. Bukan hanya chalk and talk, tapi kita perlu melakukan eksperimen dan aktiviti hands-on. Ianya telah selari dengan PPPM 2013 hingga 2025 dan saya telah melaksanakan kajian ini dengan menggunakan model Kurt-Lewin dan Laidlaw di ubah suai. Yang pertama, saya telah mengenal pasti amalan dan juga masalah. Dan yang kedua, perancangan. Saya telah merancang dan membina alat bantu belajar dalam fasa tindakan. Dan yang keempat, memerhati dan mengumpul data serta menganalisis data melalui temu bual, pemerhatian dan juga analisis dokumen. Dan yang terakhir, iaitu refleksi. Saya telah membuat refleksi dan penilaian serta penulisan dan pemurnian laporan kajian. Ini adalah jadual pelaksanaan kajian tindakan saya daripada mengatasi masalah sehinggalah penulisan dan pemurnian laporan kajian. Okay, ini adalah catagan daripada mengenal pasti dan hingga penulisan laporan. Ianya bermula pada minggu ke-30. Ini adalah bukti rancangan pengajian tahunan iaitu pada minggu ke-30 bagi mempelajari tajuk ini. Bagi keberkesanan kos, Magic Gun menggunakan bahan kita semula iaitu botol dan juga LED, daur alam yang telah dibersuai bagi mengambil bazirnya, wayar elektrik dan zat kupung, menjadikan jumlah kesemua sekali lebih kurang RM4.40. Okey, ini adalah cara penggunaannya. Okey, seterusnya, bagi menguji bahan konduktor,
Okey, saya tunjukkan sebagai contoh, apabila ingin menguji sesuatu bahan, murid perlu menggunakan magic gun dan juga halakan ke bahan yang hendak diuji. Sebagai contoh, halakan dan picit picu. Sekiranya mentol ataupun LED menyala dan buzzer berbunyi, menunjukkan bahawa bahan tersebut yang diuji adalah konduktor. Manakala apabila ditarik picu, apabila mentol ataupun LED tidak menyala dan buzzer tidak berbunyi, menunjukkan bahan ini adalah bahan penebat elektrik. Sebagai contoh, murid selalunya mengalami miskonsepsi bahawa karbon ataupun batang yang berada di dalam pensel itu tidak mengalirkan elektrik. Jadinya, kita akan cuba apabila LED menyala dan buzzer berbunyi menunjukkan bahawa karbon merupakan konduktor elektrik dan juga aluminium foil juga merupakan konduktor elektrik. Okey, ini adalah salah satu aktiviti bersama murid. Pertama sekali, saya menerangkan kepada murid-murid penggunaan magic gun. Kemudian, murid melaksanakan aktiviti hands-on eksperimen di dalam bilik darjah serta di luar bilik darjah. Okey, kemudian sebelum menjalankan aktiviti ini, saya telah menjalankan ujian pra dan juga selepas kajian ini saya telah memastikan murid menjawab ujian pos. Setelah pelaksanaan kajian, didapati miskonsepsi murid dapat diatasi. Dalam gambar pertama dan yang kedua, murid dapat mengelaskan bahan dengan betul. Dan pada gambar ketiga dan keempat, murid telah dapat mengelas bahan-bahan yang diberikan juga dengan betul. Jadi, setelah kajian dilaksanakan, dapati peningkatan keputusan murid berdasarkan ujian pos. Okay, ini merupakan satu contoh aktiviti yang telah dilaksanakan bersama murid. Impak kajian tindakan ini, pertama sekali murid telah mampu menterjemahkan daripada bentuk konkret kepada abstrak apabila melibatkan sifat konduktor dan penebat. Bermaksud, murid telah memahami konsep konduktor dan juga penebat dengan baik. Malah, mereka tidak akan mengalami miskonsepsi lagi. Kemudian yang kedua, sudah ada bahan bantu belajar yang dapat membantu murid belajar dengan mudah dan menyeronokkan. Ketiga, murid dapat menguasai kemahiran mengelas dengan caranya dan yang paling penting, murid semakin berminat untuk belajar sains dan terlibat aktif semasa proses PDPC. Okey, berdasarkan data pemerhatian dan temubual, semua murid bersetuju bahawa Magic Gun menjadikan PDPC lebih seronok dan lebih mudah memahami apa yang telah dipelajari. Ianya senang digunakan dan sangat menarik digunakan semasa PDPC. Daripada segi analysis document, dapati bahawa dapat peningkatan yang mendadak dalam pencapaian murid-murid. Tempoh penguasaan murid apabila menggunakan Magic Gun ini adalah sama 1 minggu, iaitu daripada fasa konkret kepada fasa abstrak. Fasa konkret bermaksud murid perlu menggunakan bahan maujud
Bermaksud di sini, mereka memerlukan bahan sebenar iaitu besi, plastik dan juga lain-lain. Daripada abstrak bermaksud murid telah berjaya membina pengetahuan abstrak di dalam minda mereka tanpa memerlukan bahan maujud. Selain itu, telah berlaku peningkatan dalam kehadiran murid-murid ke sekolah hasil daripada penggunaan Magic Gun ini. Okay, ini adalah perbandingan markah sebelum dan juga selepas. Potensi pasaran yang pertama, ianya memudahkan PTBC guru dan juga murid apabila melibatkan tajuk sifat bahan. Yang kedua, ianya harga mampu milik kerana kos pembuatannya sangat murah. Bagi pasaran terbuka, tidak ada lagi bahan bantu belajar seperti Magic Gun dalam pasaran. Dan yang keempat, daripada peluang pasaran global, Magic Gun menguasai pasaran yang sangat tinggi kerana negara lain juga mempelajari tajuk konduktor dan juga penebat elektrik. Saya telah menyebar luas penggunaan Magic Gun ini di beberapa sekolah sebagai contoh SK Sungai Lembing dan juga SK Sungai Pegam. Kesimpulannya, murid menjadi lebih aktif dan berminat untuk belajar sains, terutamanya tajuk konduktor dan penebat elektrik. Kedua, murid lebih yakin untuk mengelaskan soalan berkaitan tajuk konduktor dan juga penebat elektrik. Guru berpuas dan dapat menyebar luas bahan bantu belajar Magic Gun pada guru-guru sekolah lain dan juga dapat menekalkan peratus kehadiran yang melebihi 95%. Kesimpulannya, Magic Gun telah dapat mencapai objektif kajian serta membantu menggapai aspirasi murid iaitu pengetahuan dan kemahiran berfikir di bawah PPPM sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Penambahbaikan bagi Magic Gun, saya berharap agar pada masa akan datang, Magic Gun dapat digunakan oleh semua murid di sekolah daripada prasekolah hingga tahun 6 dan juga pendidikan khas. Ini kerana semua pelajar daripada tahun 1 sampai tahun 6 serta sekolah menengah juga akan menggunakan Magic Gun ini dalam menguasai kemahiran proses sains iaitu mengelas dan juga mengeksperimen. Yang kedua, Magic Gun dibuat dalam bentuk yang tahan lasak serta dapat dikomersialkan di seluruh Malaysia dan juga negara luar. Yang ketiga, saya akan menggabungkan IoT iaitu Internet of Things dalam Magic Gun sebagai menjadikan dia alat pentaksiran dan penilaian semasa PDPC. Dan yang keempat, membuat aplikasi permainan pintar berdasarkan Magic Gun. Sekian, terima kasih.